Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah seperti mana biasa saya di Masjid Al-Arifin pada setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga, kita akan membahaskan kitab Manhaj Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Ismail bin Omar, yang mana bermulanya kuliah saya di sini menggunakan kitab ni pada Mac 2020, 2 minggu sebelum berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi itu dua kuliah saya yang pertama. Lepas tu kita pun stop 3 bulan. Kita PKP 18 sampailah kepada 2-3 minggu baru ni. Okay. Jadi sepanjang 2 minggu yang pertama tu baru mula kita bahas bab pertama. Bab pertama ni dia sebut tentang definisi, kepentingan dan sumber-sumber akidah. Itu bab pertama. Okay. Dan malam ni insya-Allah saya akan bahas sikit bab yang kedua. Bab yang kedua ni di bawah tajuk Islam, Iman dan Ihsan. Tapi perbahasan kita pada malam ni tak boleh panjang. Okay. Sebab asalnya memang saya nak kuliah sampai kepada waktu isyak lah. Okay. Tapi dengan sebab dapat mesej daripada Ustaz Sirajuddin kena ganti untuk program perlis mengaji pukul 9 nanti. Okay. Pukul 9 nanti, jadi saya akan berhenti awal sikit lah. Sebelum isyak tu akan berhenti 8.40. 8.40 tu maksimum lah. Okay. Jadi tak panjang sangat. Bila tak panjang sangat ni tak boleh nak mukaddimah panjang-panjang. Okay. Jadi kita kena terus masuk kepada bab yang kita nak bahas. Okay. Bab kita pada malam ni Islam, Iman dan Ihsan. Islam, Iman dan Ihsan ni kita biasa dengar perbahasan ni ataupun istilah-istilah ni daripada mana? Biasanya kita dengar ataupun masyhurnya istilah ni daripada satu hadis yang kita panggil ataupun para ulama sebut hadis tu hadis Jibril. Hadis yang panjang. Hadis yang kalau kita buka matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi tu, hadis kedua. Hadis yang panjang, Jibril alaihi salam datang menyerupai manusia masuk dalam majlis bersama dengan Nabi dan juga para sahabat. Jibril alaihissalam pada waktu tu tanya kepada Nabi beberapa soalan. Antara soalan yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam yang tak dikenali oleh para sahabat, itulah Jibril. Soalan yang ditanya pada Nabi ialah mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Apakah makna iman, apakah makna Islam, apakah makna ihsan? Dan hadis tu panjang. Hadis tu termasuk daripada usul iman ataupun usuluddin, perkara-perkara asas dalam agama. Di akhir hadis tu Umar Al-Khattab tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah lelaki yang datang? Sebab Umar kata
dalam hadis tu lelaki tu tidak dikenali. Dari segi luarannya dia datang dalam keadaan bersih pakaiannya. Lepas daripada tu dia punya perwatakan dari segi rambutnya tu hitam. Maknanya orang yang masih lagi muda, perwatakan ni macam orang muda. Kemudian lam yura alaihi atharus safar, dalam hadis tersebut tidak dikesan pun ataupun tidak dapat pun daripada Jibril pada waktu tu, diri Jibril pada waktu tu yang menyerupai manusia, kesan orang yang datang pada permusafiran jauh. Okay. Lepas daripada akhir hadis, Nabi beritahu kepada sahabat, Nabi kata hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah Jibril yang telah datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Okay. Jadi itu 3 tonggak utama dalam usul agama kita, iaitu Islam, iman dan ihsan. Sebelum pada ni bab pertama kita bahas tentang definisi akidah. Okay. Cuma malam ni saya nak sebut sepintas lalu untuk kita recall balik ataupun kita ingat balik benda yang dah lama kita tinggal, 3 bulan dah kita tinggal tu. Walaupun benda tu ialah benda yang common, biasa saja. Okay. Tapi ia selalu perlu diingat dan selalu perlu disemak dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Okay. Apa maksud tauhid ataupun apa maksud akidah? Akidah ni mudah ceritanya ialah satu simpulan ikatan kepercayaan yang kejap, yang tidak berubah, yang kita letak dalam hati sanubari kita dan kita pegang sampai kepada mati. Dan antara konten isi utama akidah ni ialah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seruan para nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sampailah kepada Nabi Muhammad, seruan yang sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, yakni tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirikkan ia dengan apa-apa sesuatu sekalipun. Wajtanibut taghut, dan hindarilah, jauhilah diri kamu daripada taghut. Taghut itu para ulama tafsirkan, definisikan sebagai sembahan pujaan yang kita sebut sama taraf dengan pujaan dan pujian kepada Tuhan. Itu disebut sebagai taghut. Okay. Cuma apa yang nak saya sebut di sini, untuk merasai keesaan Tuhan, kadang-kadang kita tidak perlu kepada nas wahyu tu sendiri. Sebab perasaan nak bertuhan tu dia dah sedia ada dalam diri manusia. Perasaan nak percaya, kita dah sebut sebelum ni. Manusia ni dia ada satu perasaan yang Tuhan ciptakan. Bila mana dia hidup, dia ada satu benda yang dia nak percaya. Itu kita panggil sebagai fitrah, ataupun kita sebut sebagai sunnatullah, peraturan alam yang Tuhan ciptakan. Keluar je daripada perut mak kita ni, bila mana usia pun dah balik, dah pandai fikir mana baik mana buruk, kita akan ada satu perasaan kita nak cari tempat yang kita boleh pegang ataupun tempat yang kita boleh jadikan sebagai keimanan, kepercayaan. Apa yang kita nak percaya? Tapi dengan sebab kita ni orang Islam, kita diajar daripada mak dan ayah kita, dan mak dan ayah kita diajar oleh nenek, datuk kita, tentang kita ni ialah orang yang berakidah dengan Tuhan yang satu, dan kita percaya pada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Okay. Cuma saya nak beritahu, kalau orang yang agama lain sekalipun, perasaan nak percaya tu ada. Hatta kita dah sebut sebelum ni, orang yang mengaku dia tu tidak beragama ataupun tidak bertuhan, ataupun istilah hari ni kita sebut sebagai ateis, dia sendiri pun ada perasaan nak percaya, iaitu dia percaya apa yang dia duk percaya tu lah, iaitu bahawasanya segala sembahan-sembahan yang ada ni tak betul. Saya nak sebut sini ialah perasaan nak percaya sesuatu tu, benda itulah yang akan memudahkan kita untuk pegang satu-satu pengajian akidah ataupun satu-satu pengajian yang bersifat kepercayaan ni. Dan kita percaya Tuhan ni satu sebab perasaan tu selari dengan apa yang kita pegang ataupun yang kita imani. Okay. Cumanya bila mana sebut akidah ataupun iman ataupun tauhid, bagi orang Islam, akidah, iman dan tauhid ni dia menjadi beberapa sumber yang akan melengkapkan hidup dia dalam hidup, melengkapkan perjalanan hidup dia. Okay.
Kita dah sebut sebelum ni pada bab pertama, apa sebab kita ni kena ada tauhid. Sebab dengan tauhid ni lah dia akan menjawab banyak persoalan-persoalan hidup yang tak dapat dijawab sekiranya tidak ada wahyu ataupun tidak ada tauhid. Antaranya asal kejadian kita, tujuan penciptaan kita, ini semua dijawab dengan pengajian ilmu akidah ataupun pengajian tauhid, ilmu keimanan dan juga kepercayaan. Okay. Cuma saya nak sebut sini, dengan adanya akidah tu, dia akan menjadi kepada kita punca kepada 3 perkara penting dalam hidup kita. Dengan ada akidah. Apa 3 perkara penting itu? 3 perkara penting tu, yang pertama keyakinan, yang kedua harapan, dan yang ketiga kekuatan. Okay. Saya nak beri contoh mudah kepada tuan-tuan. Macam mana nak faham bila mana kita luruskan kepercayaan, sifat percaya kita tu ke jalan yang betul, dia akan menguatkan 3 elemen penting tu, iaitu yakin, harapan dan juga kekuatan. Okay. Contoh saya nak bagi pada tuan-tuan. Kita diuji dengan banjir. Rumah kita naik air. Air sampai rapat dengan atap rumah. Kita pun kena naik sampai atas atap rumah. Okay. Yang ada pada diri kita pada waktu tu hanyalah telefon bimbit ke, telefon pintar ke, yang kita boleh guna untuk satu-satunya peluang untuk menyelamatkan hidup kita ataupun menyelamatkan nyawa kita supaya kita tak tenggelam dalam air banjir tu. Kita guna telefon tu, kita telefon bomba. Bomba pun angkat panggilan kita. Kita pun beritahu pada bomba, saya sekarang ni rumah saya dah ditenggelami air banjir. Jadi saya pun duduk atas atap rumah dah ni. Rumah saya ni di kawasan sekian-sekian. Maka pegawai yang angkat panggilan tu kata, okey, tak apa, kami akan hantar bantuan, cuma bantuan tu akan sampai dalam masa 2 jam. Kemungkinan yang lebih teruk akan berlaku dalam masa 2 jam tu. Tapi bila mana kita dah sempat menelefon untuk dapatkan bantuan, sempat telefon pihak yang betul untuk kita ni diselamatkan, dalam masa 2 jam tu agak lama, tapi walau macam mana pun dia menjadi sumber keyakinan. Kita percaya sebab yang kita telefon tu memang pihak yang boleh selamatkan kita. Kita telefon siapa? Bomba. Memang kerja bomba ni, bomba dan penyelamat, itu memang nama dia dah. Okay, jadi kita pun yakin betul apa yang aku telefon tadi tu ialah pihak yang betul. Aku tak telefon orang yang memang tak boleh selamatkan aku. Okay. Kemudian dengan sebab telefon dan kepercayaan yang kita ada, keyakinan yang kita ada pada pihak yang kita telefon tadi tu, ia menjadikan kepada kita ni ada harapan untuk kita ni diselamatkan. Ada harapan untuk kita selamat. Ada harapan. Rasa macam kalau lambat pun mesti sampai lah. Macam-macam mana pun mesti sampai. Okay. Lepas daripada tu, dia akan jadi sumber kekuatan. Dalam masa 2 jam tu boleh jadi kita tenggelam. Okay. Tapi dia jadi macam kita ni rasa macam, okey, aku boleh survive untuk masa 2 jam tu untuk tunggu pertolongan tu sampai. Saya nak beri contoh tu supaya tuan-tuan semua faham, ahli jemaah semua faham. Fungsi iman tu macam itulah. Dia menjadi sumber kita hidup atas dunia ni lebih yakin, lebih jelas harapan kita dan lebih kuat kita punya kekuatan. Beza kalau kita ni, saya bagi contoh lain untuk bagi nampak kalau kita kepercayaan tu kita tak jalankan ataupun kita tak lalukan pada laluan yang betul, kita akan lemah pada 3 benda tu, iaitu keyakinan, harapan dan juga kekuatan. Beza, saya nak bagi contoh yang lebih mudah lagi untuk faham. Andailah kita ni macam tadi juga, situasi macam tadi juga, iaitu kita ni rumah kita naik air banjir, naik air rapat sampai ke atap juga macam situasi tadi. Okay. Cuma kita ada telefon bimbit. Telefon bimbit kita tu bateri tinggal 5% je lagi. 5% tu lah yang kita boleh guna untuk telefon bomba. Okay. Kita pun tekan telefon kita, dial nombor bomba. Telefon bomba beritahu ke pegawai bomba, rumah saya ni dah dinaiki air. Saya ni duduk atas atap rumah dah. Tolong hantar bantuan kepada saya secepat mungkin. Sebelum sempat pegawai bomba tu tanya rumah kawasan mana, bateri telefon pun habis. Tak ada. Habis dah kita punya punca keselamatan, tak ada. Macam mana situasi kita pada waktu tu? Okay. Harapan pun kurang, kekuatan pun lemah. Beza dengan situasi tadi sebab sempat cakap semua dah.
Sebab sempat beritahu dah rumah dekat mana, bomba pun dah tahu dah koordinat rumah kawasan mana. Walaupun bomba beritahu 2 jam baru sampai ni, sebab kawasan tu susah, tapi kita dah sampaikan maklumat yang kita ada tu betul dah pada dia. Kita dah sebut semua sekali pada dia. Walaupun kadang-kadang dia lambat. Okay. Tapi kalau macam situasi tadi, walaupun bomba dekat, setengah jam je boleh sampai. Cuma bomba tak tahu kawasan mana yang dia duduk tu. Dia menyebabkan orang yang duk tunggu bantuan tu dia jadi macam telefon pun tak ada harapan, tak sempat beritahu rumah mana, mungkin aku ni mati juga dengan banjir ni. Last sekali apa yang jadi pada dia? Keyakinan kurang. Betul dah telefon bomba tu dah betul dah, cuma tak sempat beritahu semua. Jadi bomba pun tak tahu di mana rumah dia, bomba pun tak tahu kawasan dia mana. Okay. Menyebabkan dia pada waktu tu yang tengah susah tu, harapan dia pun kurang. Dia pun terfikir dah, tak selamat dah aku. Jadi alang-alang tak selamat ni, baik terjun terus biar mati terus lah. Saya nak sebut sini bagaimana iman tu, kalau kita beriman dengan cara betul, dia akan menguatkan keyakinan, harapan dan juga kekuatan diri. Sebab itulah Nabi dan juga para sahabat, ilmu akidah yang diorang terima daripada wahyu tu, dia menguatkan 3 benda tu dalam hidup. Diorang yakin. Sebab tu kalau tengok perjalanan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah, kita tengok fasa Mekah sahaja, 13 tahun tu tidak ada pun ruang-ruang yang Nabi boleh menghelakan nafas yang agak selesa dalam tempoh yang lama. Tidak ada pun selepas pada Nabi ni menyampaikan dakwah secara terang-terangan, tidak ada pun kita boleh tengok Nabi ni dia boleh relax, tak kena apa-apa pun daripada orang yang lawan dakwah tu. Melainkan Nabi boleh rehat sekejap je. Lepas daripada tu, orang akan keji Nabi, orang akan kutuk Nabi, orang akan sakiti pengikut Nabi, orang akan sakiti anak-anak Nabi, sakiti hati Nabi. Okay. Tapi apa yang menyebabkan Nabi masih lagi berharap, Nabi masih lagi rasa kekuatan duk ada pada diri? Sebab jelasnya iman pada waktu tu. Sebab Nabi dah nampak Nabi telah berpihak pada Tuhan yang benar, iaitu Allah Azza wa Jalla. Nabi telah beramal seperti mana yang Tuhan Azza wa Jalla tu nak, Allah Azza wa Jalla tu nak. Tuhan tidak mahu dia disyirikkan zat dia tu dengan mana-mana seruan. Sebab tu Nabi walaupun kemenangan tu samar pada fasa Mekah, tak tahu lagi menang bila, Tuhan tak beritahu. Kamu lepas ni pindah ke Madinah, duduk di Madinah pasti menang. Tuhan tak beritahu. Ketika mana Jibril first turun di Gua Hira tu, Jibril turun di Gua Hira tu, Jibril cuma beritahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Tu je yang Jibril beritahu, bacalah kamu dengan nama Tuhan, Tuhan yang menjadikan kamu daripada tak tahu kepada tahu. Tu je. Bukan Jibril beritahu package, wahai Muhammad, ini watikah perlantikan kamu jadi rasul. Lepas daripada kamu jadi rasul ni, kamu akan dikeji, kamu akan ditohmah, kamu akan diancam bunuh, kamu akan dituduh macam-macam. Tapi jangan risau, tak lama, tak sampai 30 tahun pun nanti kamu akan clear. Jibril tak beritahu package lengkap tu. Jibril cuma beritahu Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Tu je Jibril beritahu. Tapi jawapan tu cukup untuk menjadi penguat dan menjadi sinar harapan yang baik bagi Nabi. Sebab tu kalau kita belajar akidah, hanya setakat kita bincang sifat Tuhan, hanya setakat kita bincang sifat-sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul, ia hanya menjadi teori umum yang semua orang boleh baca. Tapi hari ini kita nak belajar akidah supaya apa saja benda yang kita hadapi, insiden baik ataupun buruk dalam kehidupan, ia boleh menyebabkan akidah kita tidak goyah. Sebab tu kalau tengok kes-kes orang yang murtad di Malaysia, kalau kita tanya, adakah dia orang ni tak pernah belajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah tentang Tuhan itu satu, Tuhan Maha mendengar? Dia orang pernah belajar. Bahkan mungkin dia orang masih ingat matan sifat 20-nya, matan sifat sekian apa semua, dia orang masih ingat. Tapi apa yang menyebabkan dia orang pilih untuk tukar agama ataupun dia orang rasa tak berapa kuat? Sebab cara pengajian akidah itu tidak menguatkan 3 elemen tu. Tidak menguatkan rasa yakin dia pada Tuhan, tidak menguatkan ataupun meninggikan harapan, dan juga tidak menjadikan dia tu dapat kekuatan. Saat dia jatuh diuji, dia tak rasa kuat pun dengan ilmu akidah. Bahkan dia jadi lebih dahsyat, dia melatah dengan apa yang Tuhan tentukan pada diri dia. Okay. Jadi itu 3 benda penting.
3 benda penting. Bila mana kita belajar akidah, dia boleh tak jadi sumber keyakinan. Kita diuji jatuh daripada seorang yang berjaya sehingga jadi orang yang gagal, orang yang disanjung sehingga jadi orang yang dicemuh. Adakah kita menjadi kuat dengan akidah yang kita ada belajar daripada kecil tu? Adakah kita yakin biarlah jatuh pun, yang penting aku ni kekal hubungan aku dengan Tuhan? Adakah kita akan terus berharap selepas pada jatuh tu? Adakah kita akan jadi orang yang kuat lepas daripada jatuh tu? Jadi kepentingan ilmu akidah ialah untuk mengurus turun naik jatuh bangun manusia dalam hidup sampai dia mati. Sekiranya ilmu akidah yang dipelajari tak dapat menyelesaikan benda tu, kita boleh kata sistem pengajian akidah yang dia pelajari kurang dihayati ataupun bersifat gersang, hanya sekadar buka buku baca, okey Islam gini, iman gini, ihsan gini, habis. Kalau belajar di universiti pun gitulah, ambil bahagian pengajian Islam, ambil lah madah ataupun subjek tauhid apa semua, masuk exam, belajar, study, periksa dapat tinggi, lepas daripada tu diuji dalam hidup, lepas keluar graduate belajar sebagai orang kata apa, sebagai pelajar agama, dia tak boleh nak cover kehidupan. Ni saya kata ni benda yang berlaku dalam realiti. Sebab saya pernah jumpa orang yang belajar agama lama, saya nak sebut bagaimana keimanan tu, fungsi iman tu, dia nak jawab benda tu, ataupun dia nak bagi sokongan bila mana kita hidup atas dunia ni supaya kita kuat. Itu sebenarnya harapan kita tak pendek, kekuatan kita tu kuat dan keyakinan kita tinggi. Saya mungkin pernah cerita sini kot ataupun tempat lain. Saya ada seorang kawan tapi senior lah, belajar di Jordan dulu. Cuma sebelum dia belajar di Jordan tu, dia belajar di tempat lain. Dia datang ambil degree di Jordan tu dah berumur dan sudah pun berkahwin. Sebelum pada tu dia belajar di Pakistan, di benua India. Okay. Kami pun bila mana belajar peringkat degree tu, sebab dia ni dah ada latar pengajian agama yang agak baik, penguasaan bahasa Arab pun lebih sikit, dia pun lebih matang sikit. Jadi kalau ada benda yang tak faham, kami tanya dia. Dia pun belajar, pointer dia tinggi. Lepas pada habis degree, dia pun balik, saya pun balik. Lama lepas pada tu jumpa ketika mana buat umrah. Saya bawa jemaah buat umrah, jumpa di Masjidil Haram. Lama baru dapat jumpa. Okay. Saya pun jumpa dia, just tanya biasa-biasa. Tiba-tiba topik kita orang tu bertukar pada topik lain. Sebab sebelum tu salat Jumaat pada hari itu di Masjidil Haram, dia bercakap tentang bab akidah, kepentingan menjaga akidah. Okay. Jadi dia pun cerita, sebab dia ni belajar Pakistan, belajar kitab-kitab akidah bukan macam kitab akidah silibus di universiti, belajar kitab-kitab turas akidah. Okay. Dia kata pada saya, dia kata belajar bolehlah belajar, tapi sampai masa nak tatbik ataupun nak aplikasi apa yang kita belajar tu dengan kehidupan, kadang-kadang susah. Dia cerita pada saya bagaimana Allah Ta'ala uji dia kahwin dah lebih pada 8 tahun dah kahwin, mungkin tahun ke-10 ke-11 dah sekarang ni kot. Tak dapat anak sampai kesudah. Kahwin pada zaman belajar sampai sekarang tak dapat anak, dengan sebab rasa tak selesa dengan soalan orang yang selalu tanya, bila nak dapat anak. Dia jadi stres dengan soalan tu. Sebahagian pasangan dia stres dengan soalan tu. Okay. Jadi dia yang belajar akidah tu, yang mengaji kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, kitab macam-macam aliran akidah dia belajar, dengan sebab rasa lemah dengan soalan tu, last sekali dia kalah dengan satu ajakan, satu orang beritahu pada dia. Dia kata, ustaz kalau payah sangat nak dapat anak, pergi jumpa bomoh. Dia ustaz belajar akidah daripada zaman kami duduk di Jordan, duduk beritahu tentang haya bomoh apa semua ni. Kita pun tahulah daripada dia tentang syirik-syirik apa semua. Dia pun duk cerita di India, Pakistan ni syirik dahsyat. Okay. Tapi dengan sebab soalan tu tak tahan, ada seorang kenalan dia lah, mungkin jemaah yang belajar dengan dia mungkin. Dia kata, kalau ustaz nak anak, ustaz jumpa bomoh ni, anak saya dulu kahwin payah dapat anak, jumpa bomoh ni dapat anak. Dia yang mengajar akidah tu jadi macam tak berapa nak kuat dah. Saya nak sebut sini bagaimana akidah tu baca boleh, teori boleh. Kita boleh berbincang atas nama teori boleh. Okay. Cuma sampai dekat bab ni kita jadi lemah kadang-kadang. Okay.
Akhirnya dia kata dia terperdaya juga dengan ajakan jemaah tu. Dia pergi jumpa. Jauh dekat dengan sepadan Siam, tapi bukan Perlis lah, Kelantan lah kalau satu lagi. Okey, belah sana. Okey, pergi jumpa bomoh bukan Islam, maknanya bomoh-bomoh yang agama lain. Okey, bomoh tu kata boleh, kamu boleh dapat anak. Okey, dengan syarat katil yang kamu tidur dengan isteri kamu tu, bawah katil tu letak keranda ataupun penutup keranda orang yang mati dibunuh. Tu je syarat dia. Kena ambil pada waktu sekian. Lepas pada adalah syarat-syarat dia. Dia, saya nak sebut sini, dia yang belajar akidah, yang hafal Quran habis tu, stres dengan hidup. Akidah yang dia belajar tu tak dapat memberi kekuatan pada dia. Tak dapat beri harapan untuk dia tak terjebak dengan benda tu. Apa yang dia buat? Dia pergi. Dia pergi ke kubur. Dia yang bertitle ustaz yang dah ada master pengajian Islam pada waktu tu. Sekarang ni dah ada doktor dah kot. Okay. Dia buat. Dia nak cerita pada saya macam mana akidah ni, dia nak jawab benda tu sebenarnya. Tapi kalau kita hanya belajar sekadar berteori saja, dia tak akan dapat jawab. Dia pergi. Dia pergi dan dia beranikan diri, dia gali kubur. Dia kata malam tu kalau kena tangkap dia jabat agama mampu. Nak beritahu pada kita, dia ambil risiko. Okay. Dia ambil papan, keranda tu penutup. Maknanya bomoh tu kata kalau tak ada penutup, ambil liang lahat kayu yang sendar tu. Okay. Cukup lah. Letak bawah katil. Tempat kamu tidur dengan isteri kamu. Dia ambil. Dia letak bawah katil. Tak jadi apa. Lepas bulan tak jadi apa. Bomoh tu kata ambil lagi. Dia ringkas cerita, dia kata pada saya 8 keping dia ambil. 8 kubur dia ambil. Tak jadi apa. Tak dapat anak apa. Tapi pada waktu tu dia jadi syok. Dia jadi macam tak puas. Sebab apa? Sebab soalan orang yang duk tanya bila nak dapat anak, dan dia macam tak dapat punca. Duk buat sampailah satu keadaan dia rasa macam, ish, aku ni tak padan duk buat benda ni. Bayar tu lah mahal. Sekali ambil untuk baca mantra tu 500,000, confirm dah kena bayar ke kawan tu. Kita risiko pula pergi gali kubur tengah malam. Okay, gali kubur tengah malam. Nak cari kubur tu pula bukan kubur mana-mana je. Kena tahu orang tu mati dengan cara sekian-sekian. Maknanya kalau ada kematian tu, dia jadi macam dengar kematian, dia mesti nak pergi tanya, orang tu mati sebab dia accident ke apa ke. Sebab apa? Nak aim kubur, nak ambil papan malam tu. Malam tu mesti nak ambil 8 papan, 8 keping duk ambil. Duk susun bawah-bawah katil tu 8 keping dah. Tak dapat anak sampai kesudah. Sehinggalah sebab dia orang belajar agama, jadi adalah sikit kesedaran awal nak mari tu lebih mudah sikit lah. Okay. Last kali dia kata, tak padan. Tak patut aku buat benda ni. Duit habis, akidah yang aku belajar pun tak ada fungsi apa, dia stop. Sampai hari ni tak dapat anak lagi. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, saya nak sebut sini, manusia nak tahu berkualiti tak berkualiti, ilmu akidahnya di situ. Bila mana diuji. Ilmu akidah ni bukan diuji ataupun kita nilai pada belajar dapat grade tinggi, tak. Ataupun ada syubhat kita pandai jawab, kesamaran. Itu salah satu je lah. Okay. Cuma nak beritahu bila mana datang ujian. Sebab tu kau tengok para sahabat Nabi, dia bukanlah orang yang pandai menulis, pandai baca semua. Sahabat Nabi ni bukan golongan intelektual. Akidah ni nak mantap, tidak syarat pun kita ni kena pandai menulis, pandai banyak bahasa, lebih pada 3 bahasa. Akidah ni nak mantap ialah jiwa tu mesti kosong, bersih, bersedia nak menerima ikatan tu dan akan pegang dalam apa-apa keadaan. Sebab tu kita boleh tengok sahabat-sahabat Nabi yang peringkat awal, yang fasa Mekah, Bilal bin Rabah, bukan belajar tinggi, daripada kalangan hamba, tapi bila mana dihempak batu atas dada dia boleh sebut ahadun ahad. Apa yang menyebabkan dia rasa kuat dan harapan dia tinggi dan dia yakin? Sebab tu saya sebut tadi, belajar akidah ni nak bagi kuat 3 benda tu: keyakinan, harapan dan beri kekuatan. Walaupun kita duduk pada kedudukan yang paling rendah atas dunia, ataupun perasaan kita down pada keadaan yang paling rendah, tapi semua benda tu tidak menghalang kita untuk kejar atas akidah itu. Kita tidak akan teragak-agak kalau ada orang datang beritahu, mu ni payah nak kerja, ginilah kerja dekat kuih Buddha sekian, kuih Hindu sekian. Kerja dia apa? Kerja dia tolong pasang colok dekat patung tu.
Tak ada duit sangat dah. Kerja yang halal-halal, yang lain-lain, yang bebas fitnah ni tak ada. Kalau dia ada iman, apa yang akan dia buat? Dia akan fikir banyak kali. Hatta benda-benda kecil. Hatta budak, kalau kita sebut benda-benda ni lah yang akan kita dapat kaitkan dengan hubungan akidah. Seseorang tu dia nak kerja pada tempat yang ada jual arak. Inilah yang akan mengikat dia. Bukan isu sekarang ni nak suruh basmi arak, tapi nak beritahu pada kita, kalau orang tu ada iman, dia dapat nilai benda tu. Nilai tu dia dapat jelaskan. Okay. Jadi itu benda, elemen penting. Elemen penting yang kita boleh tengok yang ada dalam ilmu akidah tu sendiri. Okay. Maknanya semua ilmu akidah yang ada ni, kita belajar dari segi keesaan Tuhan, belajar dari segi kerasulan dan kenabian Nabi dan para Rasul, belajar dari segi malaikat ni sifat dia macam mana, belajar sifat syurga, sifat neraka, lepas tu belajar pula percanggahan ataupun kesamaran akidah agama lain dengan akidah agama kita. Semua benda tu dia nak jawab apa? Dia nak jawab ataupun dia nak beri kekuatan kepada 3 unsur tu bila mana kita hidup. Makin belajar akidah, makin yakin apa yang kita pegang ni betul. Makin belajar akidah, harapan kita tu makin luas. Bukan harapan kita hanya berkisar dalam kehidupan dunia saja. Tujuan saya berakidah dengan akidah yang Nabi ajar ni ialah untuk menempatkan diri dalam syurga. Yang Nabi sebut, yang mana syurga tu pun saya tak dapat yakin dengan deria yang Tuhan beri. Tapi saya yakin dengan kata-kata saja. Ya. Nak beritahu kepada kita, itu punca dia. Dan dia akan jadi sumber kekuatan diri. Apa jadi pun kita buat, apa jadi pun kita tetap. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana berlaku apa-apa saja, akidah lah yang akan menjadi benteng terakhir. Apa yang kita boleh belajar daripada apa yang dah berlaku di negara kita ni, COVID-19 apa semua. Ada orang tak boleh terima. Ada orang yang keluar macam-macam status dan macam-macam komen. Okay. Tapi kalau orang tu dia boleh menahan diri untuk tidak jadi orang yang gopoh, untuk tidak jadi orang yang tak sabar, maka dia akan mendapat jawapan di atas semua benda yang berlaku, walaupun jawapan tu tak dapat difahami pada masa sekarang. Saya nak sebut sini ialah tentang bagaimana peranan ilmu akidah secara umumnya. Ilmu akidah ni ialah menjawab semua benda-benda penting dalam hidup kita yang tersingkap untuk difahami dengan akal. Dan dia akan memberi sabar. Sebab tu dia ada kaitan. Sabar dengan akidah kepercayaan ni dia ada kaitan. Seseorang tu dia boleh jadi sabar mulutnya, sabar tangannya untuk tidak cepat menulis benda-benda yang dia tak faham. Ia berkait dengan tentang keimanan dia, dan dia berkait tentang kepercayaan dia. Sebab tu dia ada kaitan. Akidah, akhlak dia mesti ada kaitan. Dia mesti ada kaitan. Walaupun orang tu dia agama lain, contoh dia bukan agama Islam, tapi kita tengok akhlak dia baik. Maknanya dia belajar isi agama dia tu yang bersih, yang belum bercampur benda-benda yang tak betul. Bukan nak kata agama dia tu betul, cuma nak beritahu kadang-kadang isi agama. Sebab kita kena iktiraf, di dunia ni majoriti agama-agama, termasuk agama Islam sendiri, dia bermula dengan konsep Tuhan yang satu, bermula dengan yang tu, sehinggalah agama tu dirosakkan dengan unsur-unsur lain yang keluar pula Tuhan 2 dan 3. Majoriti agama itu, hatta Kristian boleh kita tengok, kita cek balik, ada Kristian yang tidak menerima konsep Trinity tu. Bukanlah nak kata dia exactly sama macam Islam, cuma nak beritahu macam mana konsep awal itu dirosakkan. Dan alhamdulillah agama Islam ni Tuhan jaga sampai ke sekarang konsep tu, walaupun ada juga pihak yang nak merosakkan, walaupun ada kumpulan-kumpulan sesat yang menisbahkan diri mereka Islam, tapi apa yang diorang imani tu jelas tersasar. Cuma nak beritahu pada kita, agama ini dijaga seperti mana yang Tuhan sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga Quran ini. Maksudnya kami akan jaga agama tu sendiri. Okay. Jadi itulah kita punya perbahasan pada malam ni. Saya memang tak berniat nak bercakap panjang sangat. Okay. Jadi jam pun pukul 8.43 dah. Jadi saya tak boleh nak lebih daripada tu lagi lah. Macam saya sebut peringkat awal tadi, ada kuliah di Jaib pula lepas pada ni. Jadi setakat tu sajalah kot, kita tak baca kitab. Kita tunggu masa lebih sikit baru seronok sikit nak baca kitab. Dan saya pun memang cara saya kalau saya mengajar, kalau kitab-kitab yang tebal macam ni tuan-tuan, kalau nak baca word by word tak tahulah sama ada yang mendengar pergi dulu ataupun yang mengajar pergi dulu, lambat. Kita kena
buat sikit bacaan sikit kat rumah, lepas tu kita bincang je. Kita bincang. Sebab ini pun kitab yang kontemporari, bukan kitab turas yang nak kena baca by grammar dia apa semua, tak. Cuma just mengambil kefahaman. Mengambil kefahaman dan idea-idea, lepas tu kita nak connect dengan apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Okey. Setakat itu saja kuliah pada malam ni. Mohon maaf sekali lagi tak dapat luangkan masa yang agak panjang sebab arahan tiba-tiba tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.